Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita teruskan PTBR kita pada hari ini, subjek pendidikan Islam, bahagian adab. Sebelum tu kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, adab pada hari ini di bawah tajuk bijak berkomunikasi. Okey, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 174. Okey, 174. Okey, dalam muka surat ni dia tunjuk kepada kita suasana percakapan. Suasana di kedai makan, percakapan atau dialog di antara satu keluarga. Bagaimana anak berbicara, anak berkomunikasi, bercakap dengan ibu bapa. Okey. Apa boleh tengok sini. Okey, kita pergi ke muka surat 175. Komunikasi. Apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi? Pengertian. Okey, pengertian. Komunikasi ialah perbuatan mengadakan perhubungan sama ada secara langsung atau melalui perantaraan. Okey, maksud pengertian komunikasi. Komunikasi ialah perbuatan mengadakan perhubungan sama ada secara langsung atau melalui perantaraan. Okey, perhubungan maksudnya kita berhubung dengan seseorang, berhubung. Zaman sekarang ni, zaman moden ni, banyak medium komunikasi. Adanya gadget-gadget, adanya internet dan sebagainya. Kalau dulu, macam mana kita nak berkomunikasi? Zaman-zaman dulu guna apa? Guna burung merpati waktu tulis surat. Letak di kaki burung, burung pun giata. Okey, zaman sekarang ni guna WhatsApp, guna Telegram, guna email dan sebagainya. Buat video call, okey, Google Meet dan sebagainya. Itu ialah medium komunikasi secara langsung ataupun tidak langsung melalui perantaraan, guna peralatan. Perantaraan ni adalah guna alatan. Okey, dalil dia. Apakah dalil komunikasi yang baik? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahul Bukhari. Okey, apa maksud hadis Nabi? Muslim itu ialah yang memberikan kesejahteraan kepada muslim yang lain dengan lidah dan tangannya. Okey, muslim itu ialah orang Islam. Orang Islam ialah orang yang memberikan kesejahteraan kepada muslim yang lain dengan lidah dan tangannya. Okey, maksudnya sifat orang Islam itu ialah orang yang tidak memberi kesusahan kepada saudara dia, saudara seagama dia, kepada orang lain. Hanya memberi kesejahteraan, beri keselamatan. Dia tak buat khianat kat orang, tak kata huduh kat orang ke apa dan sebagainya. Sejahtera melalui ke apa? Sejahtera dari segi lidah, iaitu percakapan. Sejahtera dengan tangannya. Tak kata orang lah, tak gapo orang, tak buat khianat kat orang. Itu sejahtera, maksudnya selamat. Kalau orang Islam sama Islam, dia selamat belaka. Dia tak khianat secara fizikal ataupun secara halus, secara kasar. Semuanya sejahtera, semuanya selamat. Okey, hukum dia pula. Berkomunikasi adalah harus
harus. Okey, hukum komunikasi adalah harus. Dengan syarat menjaga batasan yang telah ditetapkan agar tidak melakukan dosa seperti mengumpat, mencela, menghina, berdusta, berbohong dan lain-lain. Okey, sekali lagi saya baca. Hukum berkomunikasi adalah harus. Okey, hukum dia harus. Dengan syarat. Ada syarat dia pula. Menjaga batasan yang telah ditetapkan agar tidak melakukan dosa. Seperti mengumpat, mencela, menghina, berdusta, berbohong dan lain-lain. Maksudnya kita boleh berkomunikasi, kita harus berkomunikasi, kita harus berhubung sesama kita selagi mana tidak ada benda-benda yang buruk. Kita tak buat benda buruk. Masa kita kecek tu kita tak hina orang, kita tak cela orang, kita tak kita tak menipu, tak kecek menipu. Harus untuk berkomunikasi. Kalau ada benda-benda tu maka jadi haram pula. Okey, sini ada pesanan yang warna biru ni. Okey. Pilihlah kata-kata yang baik apabila berkomunikasi dalam media sosial juga. Ya, jika menerima sebarang berita melalui internet, pastikan kebenarannya terlebih dahulu. Sekarang ni kita dihujani dengan berita-berita dari internet. Dunia di hujung jari. Semua maklumat kita boleh tengok dalam internet, boleh tengok di handset petang kita belakang. Jadi kita kena berhati-hati. Sekiranya siapa sesuatu berita kita, jangan mudah kita nak menyebarkannya kepada orang lain. Pastikan kebenarannya dahulu. Betul kau tak berita ni. Ni tak siapa dia terbaca dalam WhatsApp. Mata lalu kau dia. Seluruh dunia boleh baca. Kena pastikan kebenarannya dahulu, kesahihannya. Okey? Terus atas. Okey. Kita tengok pula adab-adab berkomunikasi. Okey, muka surat 176. Adab berkomunikasi. Di sini digariskan 6 adab berkomunikasi. Cara-cara berkomunikasi mengikut Islam. Okey, pertama, memulakan komunikasi dengan salam. Bagi salam dulu. Assalamualaikum. Okey, yang kedua, memilih kata-kata yang baik. Kena kecek guna perkataan yang baik. Tak boleh menyumpah, tak boleh apa kata huduf kat orang. Okey, sopan dan lemah lembut dalam percakapan. Bersopan, berlemah lembut, guna bahasa yang lembut. Tak boleh tengking, tak boleh bertepik, melaut. Berkomunikasi mengikut keperluan. Ikut keperluan. Tak ada benda nak kecek, duduk dia. Bukannya ge semua. Kita boleh tengok dalam kelas kita ada lagu mana, suasana. Tak ada benda nak kecek, kita kecek. Maka bila banyak kecek, banyak hak salah. Bila banyak salah, tak tahu sendirilah. Okey, yang kelima, memberikan perhatian ketika orang lain bercakap. Kita dengar molek ke apa orang nak royak. Barulah tidak terjadinya salah faham. Ni orang duk kecek kita tak ingat. Kita duk carakan benda lain, buat benda lain pada orang kata A, kita dengar B. Maka komunikasi tu tak sapa lah kalau kita tak beri perhatian kan. Tak tahu dia nak royak ke apa. Akan terjadinya salah faham dan sebagainya. Okay, yang keenam, tidak berbohong dan menyakiti orang lain. Hak ni hak bahaya. Berbohong. Asal kata baik mulut, berbohong lalu, tipu lalu. Melawak lalu. Tak boleh lah itu tak sih. Tidak berbohong. Jangan berbohong dan menyakiti orang lain.
Okey, kepentingan dia pula. Apakah kepentingan beradab ketika berkomunikasi? Okey, kepentingan dia ada berapa sini? Untuk individu. Dia ada untuk individu. Dia ada untuk kepentingan kepada masyarakat. Dia ada kepentingan kepada negara. Kepentingan dia ada 3. Okey, kita tengok pula kepentingan kepada individu. Apakah kepentingannya kita beradab semasa berkomunikasi? Okey, yang pertama, mendapat pahala. Itu dah. Kalau kita buat benda baik, Allah beri pahala. Dalam Islam senang. Benda baik boleh pahala. Buat benda jahat boleh dosa. Bila dosa maka neraka lah tempat dia. Okey, yang kedua, disenangi orang sekeliling. Orang saya belakang kita kalau kecek somai. Tapi kalau kita kecek uduk, kecek nyumpah orang lalu, panggil orang pun dengan nama-nama yang tidak sepatutnya, orang marah kita, orang tak sayang kita. Yang ketiga, mengeratkan silaturahim. Hubungan kita semakin erat, semakin kuat. Tak ada orang nak sayang orang mulut buruk. Kecek kan? Kecek udut lah. Tak say gitu. Nyopoh lah apa. Semua orang tak say. Okey, seterusnya kepentingan terhadap masyarakat. Kepentingan terhadap masyarakat. Okey, yang pertama, memupuk sifat hormat menghormati. Dalam masyarakat, tak kira tua, tak kira muda, besar, kecil, kena hormat menghormati. Adanya sifat hormat menghormati. Okay, yang kedua, mengelakkan permusuhan dan kebencian. Bila kita kecek molek ke apa begitu gini, kita bergaul dengan elok dengan masyarakat, maka tak ada lah orang nak marah kita, tak ada orang nak benci kita. Ada apa ni yang kata segelintir apa ni, terpencil. Perkara terpencil ada. Baik dah orang marah juga. Okey. Seterusnya, kepentingan kepada negara. Okey, yang pertama, di sini ada 2. Yang pertama, dapat memelihara kedamaian negara. Negara jadi aman, damai, sentosa, tak bala. Contoh dalam masyarakat berbilang kaum, seperti kita belajar Jawi baru ni. Masyarakat berbilang kaum. Bila semuanya berkomunikasi dengan elok, dengan bagus, dengan lemah lembut dan sebagainya, dapat melihara kedamaian. Tak ada badi nak marah. Ni badi menuduh. Mula orang Cina gitu gini, orang India gitu gini, orang Islam, orang Melayu, badi menuduh. Tak ada begitu. Maka kalau tak ada gitu, maka kedamaian terpelihara. Okay, yang kedua, menjamin keselesaan hidup di dalamnya, di dalam negara. Selesa kita hidup. Bila sentosa, bila damai, di situ sini pun tak ada masalah. Tak ada rasa takut nak di situ pun, tak ada rasa gerung, tak ada rasa terhimpit dan sebagainya. Okey. Kita tengok pula komunikasi seperti yang Rasulullah SAW. Cara bagaimana Rasulullah berkomunikasi, sifat-sifat komunikasi Rasulullah. Okey, kita tengok lagu mana Rasulullah dulu berkomunikasi dengan sahabat-sahabat dia, dengan kawan-kawan dia, dengan umat-umat dia. Okay. Yang pertama, bercakap benar. Kecek kena kecek hak sungguh, hak benar, hak betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada berdusta untuk membuat orang lain ketawa. Nabi larang kita kecek nipu nak suruh orang suka lah. Tak boleh. Larang, Nabi larang. Rasulullah melarang kita daripada berdusta untuk membuat orang lain ketawa. Kita kecek nipu semata-mata nak suruh orang suka. Tak boleh. Nabi larang. Okay, yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan teratur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sesekali berkasar dan sentiasa menggunakan bahasa yang baik, sopan dan berlemah lembut. Nabi
sokmo-sokmo, guna bahasa yang baik, guna tutur kata yang lembut. Tidak pernah berkasar. Nabi tidak pernah berkasar. Okey, yang ketiga, ucapan yang jelas. Pada sesetengah keadaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang ucapan baginda sebanyak 3 kali sehingga difahami oleh pendengar. Nabi ulang. Kalau tak jelas, Nabi ulang. Ada ketikanya sampai 3 kali. Okey. Seterusnya, sentiasa bersederhana. Ketika berkomunikasi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersederhana, tidak terlalu banyak bercakap dan tidak juga terlalu banyak berdiam. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, pilihlah antara dua. Pertama, berkata yang baik. Yang kedua, jika tiada yang baik untuk diperkatakan, diam. Itu lebih baik. Okey, maksudnya kalau kita tak ada benda nak kecek, baik kita duduk dia-dia. Itu lebih baik. Lebih disukai oleh Allah. Daripada kita duduk kecek kosi. Daripada kita duduk kecek benda yang tak ada faedah. Kalau nak kecek perkara yang baik-baik sahaja. Kalau tak ada perkara baik, kita nak kecek, tak ada benda kita nak kecek, baik kita duduk dia. Tapi tak boleh dia berdoa pula. Melarat kau orang tanya pun dia. Tu tak kena lagi tu. Contoh dalam kelas, cikgu tanya, senyap belakang, tutup mulut. Bapa tak kecek? Tak boleh kecek, kena duduk dia. Nabi lari kecek, tu tak kena lagi tu. Nabi kata, berkata yang baik. Kalau tak ada hak baik, maka duduk dia. Jangan kita terlalu banyak bercakap. Kalau kita terlalu banyak bercakap, maka banyaklah hak salah. Okey. Komunikasi yang sihat dapat menjamin kesejahteraan emosi, mental dan fizikal kita semua. Kita kena kecap benda yang baik-baik, positif semua. Tak boleh mikir negatif. Itu maksud dia. Okey, muka surat 178. Dia tunjuk kepada kita suasana, situasi. Situasi sedang belajar, perbincangan kumpulan di perpustakaan dan sebagainya. Okey, dia ada cara berkomunikasi masing-masing. Kalau sedang belajar lagu mana, nak kecek dengan cikgu ni, ustaz lagu mana. Okey, nak kecek sesama kawan semasa perbincangan, ada cara dia. Di perpustakaan ada cara dia, ada peraturan dia. Ketika bersama-sama dengan keluarga, kecek dengan ibu bapa, ada cara dia, ada adab dia, dan seterusnya. Okey, saya rasa setakat itu dulu untuk hari ini. Untuk tajuk komunikasi ini, kita akan teruskan pada sesi yang seterusnya. Saya harap awak dapat faham apa yang saya terangkan, apa yang saya baca daripada buku teks ini. Jadikan buku teks anda sebagai sumber rujukan utama. Sebab itu saya baca buku teks. Buku teks rujukan utama awak dalam PDP di sekolah. Okey. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.